Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan melakukan pembentangan mengenai tajuk etika yang telah dipilih oleh kumpulan kami, iaitu etika dalam berkomunikasi. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan ahli kumpulan. Nama saya Aimi Nabilah binti Roslan dan bersama saya dua orang lagi ahli kumpulan saya, iaitu Rashidah binti Muhammad Hosni dan Nur Syahminah Husna binti Zaini. Pembentangan ini diteruskan lagi dengan pengenalan kepada etika. Apa itu etika? Perkataan etika itu sendiri berasal dari perkataan Latin iaitu ethos yang bermaksud sifat, sikap dan adab, atau secara ringkasnya ialah falsafah moral. Etika adalah falsafah mengenai amalan dan tingkah laku kehidupan manusia terhadap masyarakat. Etika merupakan moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Seterusnya ialah maksud komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain dan kadang-kala melibatkan kumpulan yang ramai. Komunikasi merangkumi dua hubungan iaitu hubungan linguistik dan bukan linguistik. Hubungan linguistik merupakan hubungan komunikasi yang terhasil daripada percakapan, penulisan atau bahasa isyarat. Manakala, hubungan bukan linguistik pula melibatkan pergerakan anggota badan seperti kepala, tangan dan kaki atau lebih dikenali sebagai bahasa tubuh. Beralih kepada proses komunikasi. Proses komunikasi bermula dengan pengirim yang ingin menyampaikan sesuatu informasi atau maklumat melalui sesuatu saluran yang ingin disampaikan kepada penerima. Seterusnya, penerima yang menerima pesanan atau informasi tersebut hendaklah memberikan maklum balas atau tanggapan mengenai apa yang telah diterima. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Rashidah. Seterusnya, teknik komunikasi yang baik. Pertama, bicara dengan jelas. Kedua, mendengar dengan baik. Pengirim perlu berbicara dengan jelas dan teratur manakala penerima mesej perlu mendengar dengan baik mesej yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal. Sekiranya komunikasi adalah nonverbal, maka penerima perlu memberi perhatian kepada penyampai mesej dalam komunikasi tersebut. Keempat, menunjukkan ekspresi wajah yang ceria. Orang yang menyampaikan mesej perlu menunjukkan ekspresi wajah yang ceria semasa berkomunikasi dengan penerima mesej. Kelima, berpakaian kemas. Penyampai mesej juga perlu berpakaian kemas sekiranya komunikasi dilakukan dalam satu kumpulan yang besar. Keenam, menggunakan perkataan dan bahasa yang baik. Dalam suatu komunikasi, perkataan yang dilontarkan atau digunakan dalam mesej adalah penting kerana ia dapat menggambarkan sikap individu tersebut. Seterusnya, manfaat etika dalam komunikasi. Pertama, melancarkan komunikasi. Kedua, mudah difahami. Komunikasi yang lancar dapat membantu penerima mesej untuk mudah faham mesej yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Ketiga, disenangi dalam sosial masyarakat. Keempat, memperkuat hubungan yang terjalin. Amalan etika dalam komunikasi dapat memberi keselesaan kepada penyampai mesej dan penerima mesej. Jika amalan etika dalam komunikasi ini digunakan dalam sosial masyarakat, sebagai contoh yang paling dekat adalah kejiranan kita. Bukan sahaja kita akan disenangi oleh kejiranan kita, malah kita dapat mengeratkan hubungan yang terjalin sesama jiran. Saya serahkan pada Syahminah. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pelanggaran etika dalam berkomunikasi. Okey, yang pertama, mengemukakan bukti palsu. Kita dilarang sama sekali lah untuk mengemukakan bukti palsu kerana ia akan menimbulkan kekeliruan dan kecelaruan, bahkan boleh mencetuskan perbalahan kerana maklumat yang disampaikan itu adalah tidak sahih. Jadi, jika kita tidak pasti tentang suatu maklumat ataupun informasi yang kita dapat, eloklah kiranya kita tidak berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain. Okey, yang kedua, mendedahkan maklumat sulit individu atau organisasi. Kita dilarang untuk mendedah maklumat sulit individu atau organisasi kerana ia akan membuka aib seseorang. Jadi, kita jangan sesuka hati untuk
mencanang aib orang lain kepada orang yang sedang kita bercakap. Okey, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Apabila kita menggunakan kata-kata yang kurang sopan seperti bodoh, ia sebenarnya mencerminkan imej diri kita sendiri. Jadi apabila kita menggunakan perkataan yang tidak baik, ia menggambarkan bahawa kita mempunyai nilai akhlak dan moral yang sangat rendah. Okey. Yang keempat, bercakap terlalu perlahan. Okay, apabila kita hendak menyampaikan sesuatu informasi, kita perlu bercakap dengan jelas supaya maklumat yang kita hendak sampaikan tu ada maklumat yang hendak kita sampaikan tu dapat diterima dengan baik dan maka tidaklah berlaku perselisihan faham ataupun bercanggah maklumat. Yang kelima, tidak mengambil kira faktor masa dan keadaan sekeliling. Kita kena faham bahawa apabila kita berkomunikasi dengan seseorang, mereka mempunyai masa tersendiri dan mereka ada urusan yang perlu mereka uruskan. Jadi, faktor masa dan keadaan sekeliling perlu diambil kira supaya kita tidak mengganggu privasi kehidupan orang yang kita sedang bercakap. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, etika komunikasi ini adalah satu etika yang sangat diperetikkan dalam kehidupan kerana ia melibatkan urusan kita dengan orang lain, dengan seseorang individu, bahkan ia melibatkan sekumpulan masyarakat. Jadi apabila kita mempunyai tahap komunikasi yang sangat teruk, ia akan menyebabkan perselisihan faham, bahkan ia boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi etika komunikasi ini sangat pentinglah bagi mewujudkan hubungan mesra antara satu sama lain. Okay, kemudian maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan sahih apabila kita menjaga etika komunikasi dengan baik. Okay, kemudian ia dapat melancarkan segala urusan yang dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, apabila seseorang ketua hendak memberi tugasan kepada ahli-ahlinya, seorang ketua tersebut perlu mempunyai tahap komunikasi yang sangat baik supaya maklumat yang disampaikan tu dapat diterima dengan jelas oleh ahli. Jadi segala urusan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa sebarang perselisihan faham. Okay, dan yang terakhir, ia dapat memberi keselesaan kepada semua pihak. Apabila kita menjaga apabila kita menjaga komunikasi, ia akan memberi keselesaan kepada semua pihak lah tanpa sebarang perbalahan. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.